رأت الأتيار تشدو بليالي المغرب وبريد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Antara ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Namun dalam beberapa hadis yang disimpulkan oleh alim ulama kita yang terdahulu, terdapat beberapa daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh disimpulkan dengan beberapa hadis, disebut sebagai hadis jami'ah, hadis yang memiliki makna yang sangat besar, makna yang sangat luas, yang boleh dijadikan sebagai prinsip-prinsip hidup. Sebahagian ulama menghimpunkan prinsip-prinsip kefahaman di dalam Islam ini kepada 4 hadis yang kemudiannya dikembangkan oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala kepada 24 hadis. Seterusnya disempurnakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kepada 42 hadis yang kita biasa ketahui dengan hadis 40 Imam Nawawi. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyempurnakan lagi kepada 50 hadis seperti mana yang disebutkan di dalam kitabnya Jami'ul Hikam. Maka 4 hadis yang disebutkan oleh alim ulama yang merupakan midar ataupun madar, iaitu lingkungan kefahaman terhadap Islam itu, yang pertamanya ialah hadis niat seperti mana yang telah kita bincangkan pada siri yang lalu. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh ulama yang memiliki makna yang sangat luas, yang sekiranya kalau dapat kita fahami akan memberikan kita gambaran yang jelas terhadap Islam serta pengamalannya dalam hidup, iaitu hadis riwayat daripada Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubahati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram. Karra'i haula al-hima yushaku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himah. Ala wa inna himallahu wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Namun di antara kedua-dua perkara tersebut terdapat perkara yang mushtabihat, perkara yang kesamaran hukumnya tidak diketahui dengan tepat halal dan haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui kebanyakan manusia tentang hukumnya dengan tepat. Maka berdasarkan kepada kalam ini, ulama menyebutkan bahawasanya di sini menunjukkan terdapat sedikit daripada golongan manusia yang mengetahui tentang hukum tersebut, hukum perkara yang kesamaran itu dengan tepat. Sebab bila Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam ramai manusia tidak mengetahuinya, bermakna terdapat minoriti, sekelompok kecil daripada manusia yang mampu untuk memahami dan mengetahui hukum perkara yang mushtabihat tersebut dengan jelas. Maka ini yang disebutkan dalam Quran sebagai ahlul zikri, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertanya tentang hukum-hukum yang tidak kita ketahui. Firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Maksudnya orang-orang yang mengetahui hukum tersebut. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahuinya. Maka siapakah ahli zikir yang tersebut? Maka tafsiran daripada ulama jelas menunjukkan ahli zikir ialah alim ulama. Mereka-mereka yang mengetahui, yang memiliki kemampuan
untuk mengetahui dan mengistimbat, mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis dengan segala kepakaran dan kemahiran ilmu yang mereka miliki. Maka daripada sini kita dapat ambil faedah bahawasanya alim ulama merupakan tempat rujukan yang tepat untuk mengetahui hukum, dan mereka yang terus mencari hukum daripada sumber dalil yang mentah seperti Al-Quran dan hadis akan menyebabkan berada di dalam daerah mustabihat, iaitu daerah kesamaran, kerana ramai manusia yang tidak memiliki kemahiran dan kepakaran untuk menyaring hadis-hadis dan juga nas-nas Al-Quran yang ada untuk menghasilkan kefahaman dan juga hukum yang tepat tentang halal dan haram sesuatu perkara itu. Maka sesiapa yang berada yang menceburi di dalam perbahasan hukum hakam halal dan haram tanpa kemahiran yang jitu, kata Nabi SAW, "Famanittaqa asyubahati istabra'a lidinihi wa irdih." Maka sesiapa yang bertakwa, yang berhati-hati dari dalam perkara yang syubhah ini, maka sungguhnya dia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Bererti orang-orang yang mengambil jalan yang selamat, iaitu bertanyakan kepada alim ulama, golongan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk memahami halal dan haram dalam hukum hakam Islam, maka sungguhnya dia telah memelihara agamanya dan telah memelihara maruahnya, harga dirinya daripada bermain-main dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bergelumang dengan perkara yang syubhah ini akan terjatuh di dalam perkara yang haram, akan terjatuh di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pengembala, misal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana pengembala yang bermain-main di tepi tebing, maka ada kemungkinan yang sangat besar untuk beliau jatuh ke dalam tebing sungai dan jurang tersebut. Kemudian Nabi SAW memperingatkan lagi tentang larangan-larangan Allah ini merupakan pantang larang yang perlu dijaga, seperti mana adat di dalam kehidupan ini ada peraturan yang perlu kita ikuti. Maka Nabi SAW memperingatkan tentangnya dengan mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki pantang larangnya, dan sesungguhnya pantang larang Allah itu ialah perkara-perkara yang haram, seperti mana yang disyariatkan kepada umat-umatnya. Kemudian sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahawasanya di dalam jasad anak Adam itu terdapat seketul daging. Apabila baiklah ia, maka baiklah jasad keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rosaklah ia, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi SAW, itulah hati. Maka di dalam peringatan dan juga nasihat daripada Nabi ini SAW juga dapat kita ketahui bahawasanya hati dianggap sebagai raja dan juga pemimpin bagi jasad dengan skop yang kecil. Apabila kita kembangkan lagi sudut pandang kita, maka pemimpin yang baik akan menjadikan rakyat yang di bawah pemerintahannya juga baik. Pemimpin yang rosak akan menjadikan rakyat pemerintahan di bawahnya juga rosak. Bila kita tinjau daripada sudut kekeluargaan, ketua rumah tangga yang baik akan memberikan suasana yang baik dalam rumah tangga, dan pemimpin rumah tangga yang tidak baik akan menghasilkan suasana rumah tangga yang tidak baik. Maka ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW,
lafaz-lafaz ataupun hadis yang digunakan oleh Nabi SAW sebagai pengajaran kepada ummah memiliki makna yang luas bila mana kita fahami dan juga kita dasarinya dengan tafsiran-tafsiran daripada ulama-ulama kita yang memiliki kemahiran dan juga kepakaran tentang ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada anjuran dan juga nasihat daripada Nabi SAW ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Waqatil atiyar tashdu bilayalil mawlidi wa